Kalau ikut Tan Sri Muhyiddin lah, Malaysia ni dah hancur dah. Hancur lebur dah ekonomi. Teruk dah. Okay. Bagaimana kita menilai perkembangan ataupun kemajuan ekonomi negara? Kalau kita keluarga senanglah, kita tengok gaji kita tengok harta kita tengok perbelanjaan kita, gaji, tolak perbelanjaan, tengok ada lebih, tengok hutang, tengok harta nak. Untuk negara, dia tak adalah banyak beza sangat. Lebih kurang macam itulah. Kita selalu tengok perkara pertama ialah pertumbuhan ekonomi. Yang orang duk kata pertumbuhan. Ataupun kalau nak nampak cerdik sikit lagi, beritahu pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, KDNK. Saudara-saudari tahu ke tidak pertumbuhan semua ni sebenarnya maksudnya apa? Pertumbuhan ini diukur dengan keseluruhan perbelanjaan yang berlaku dalam sesebuah ekonomi, campur lagi juga nilai ekspor tolak nilai import lah. Dia lebih kurang macam tu. Jadi maksudnya keupayaan keseluruhan berbelanja sebuah ekonomi. Maknanya kalau pertumbuhan itu 5%, kalau tahun lepas negara kita campur semua ni, rakyat belanja, syarikat belanja, pelaburan campur dengan ekspor tolak import, maksudnya 100 bilion, itu maksudnya campur semua. Kalau dia kata pertumbuhan ekonomi naik 5%, maksudnya tahun depan dia jadi 105 bilion. Ada 5 bilion tambahan. Dan 5 bilion tambahan itu maksudnya ada yang orang dapat gaji lebih sikit. Ada syarikat yang untung lebih maka dia berbelanja lebih. Ataupun oleh kerana dagangan kita lebih baik, maka kita ekspor lebih, kita beli kurang. Kenapa pertumbuhan ekonomi ini penting? Dia tengok tiap-tiap tahun, kalau berkembang cukup penting untuk kerajaan, untuk rakyat. Kerana itulah hasil cukai negara. Syarikat banyak berbelanja, maksudnya syarikat ada pulangan yang baik, untung yang baik, ambil cukai jadi pendapatan kerajaan. Jadi fungsi pertama ataupun kayu ukur pertama kita tengok ekonomi ialah kita selalu tengok pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang baik maksudnya ialah ekonomi itu berkembang. Bila ekonomi itu berkembang, kerajaan akan dapat hasil cukai lebih tinggi. Hasil cukai lebih tinggi maknanya kerajaan boleh bina jalan lebih baik, boleh bagi lebih banyak bantuan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi ada masalah tau. Kalau berkembang, sebenarnya tak tentu bila pertumbuhan ekonomi itu naik tinggi, nampak cantik, tak tentu perkara itu yang baik. Ada syarat kedua. Syarat kedua dia apa dia? Harga mesti stabil. Itu yang orang kita selalu kata. Orang kita ni kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Jadi kalau saudara-saudari jadi dalam kedudukan saya atau Datuk Seri Anwar, mampus kita orang. Harga barang dia kata tinggi. Oh, harga barang tak mampu tinggi. Jadi kalau harga barang tinggi, untuk kita berbelanja dengan lebih selesa, yang akal logiknya ialah gaji kena naik tak? Gaji naik, lebih gaji, maka kita bayar tu tak adalah terasa terbeban sangat. Tapi setiap kali kita bercerita pasal gaji, mesti ada yang kata, oh kalau gaji naik, harga barang pun naiklah, matilah kita. Kanan pun tak boleh, harga barang, gaji naik pun tak boleh, harga barang pun tak boleh. Ada betulnya. Sebab itu selain daripada pertumbuhan ekonomi yang mesti berkembang daripada satu tahun ke satu tahun, syarat kedua pengurusan ekonomi nak tentukan negara ni teruk ke tidak, ni nak jawab Tan Sri Muhyiddin dengan Perikatan Nasional, duk maki tiap-tiap hari kata negara ekonomi merudum ni, kena tengok perkara kedua iaitu inflasi. Sebab bila lebih banyak wang, maka kuasa membeli lebih tinggi. Bila kuasa membeli itu lebih tinggi, harga barang terus naik. Dia bukan saja soal harga barang itu mahal. Kalau inflasi itu naik tinggi dan tidak terkawal, bermaksud
satu, wang kita makin lemah dari segi kuasa beli dari satu tahun ke satu tahun, dan yang lebih teruk maksudnya bekalan yang boleh dibuat itu tidak lagi boleh menampung permintaan. Jadi yang ini yang berlaku dengan cerita ayam tahun lepas di bawah Perikatan Nasional ni. Harga ayam mula naik, lepas tu dia macam gabra, dia tak reti gini kiri kanan, akhirnya dia kata saya nak kawal harga. Tapi nak kawal harga sebab dia tahu yang itu saja, dia tak jaga sebenarnya kalau kamu tetapkan harga tetapi pada masa yang sama kamu tak bantu penternak-penternak ayam. Buat apa dia nak jual ayam harga RM9 apabila kos dia RM11? Akhirnya dia buat apa? Dia tak pelihara ayam. Bila dia tak pelihara ayam, bekalan ayam mula terganggu, yang ini makin naik lagi. Jadi sebab itu, mana-mana pengurusan ekonomi di dunia ini, dua perkara ini adalah perkara yang paling penting, iaitu mencari titik keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dengan kestabilan harga yang dikawal ataupun ditentukan oleh inflasi. Negara boleh maju, tapi kalau inflasi tinggi, mati. Negara, kalau dia maju, tapi inflasi makin merendah sampai negatif, maksudnya pun ada masalah juga. Sebab bayangkan begini, kita beli rumah kita harga RM100,000 tahun ini. Kita dah belanja RM100,000. Tapi oleh kerana dalam keadaan negara yang dia deflasi, maksudnya harga dia menguncup dan mengurang tiap-tiap tahun. 5 tahun lagi yang kita beli RM100,000, dia tinggal RM70,000. Kita kerja tiap-tiap tahun ni duk bayar. Tapi harta yang kita ada makin mengurang. Sebab itu, dua syarat utama yang digunakan oleh semua orang dalam dunia ini, kecuali walaun PN, hanya dua. Tengok kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian tengok pula kepada inflasi. Yang ini saja, saudara-saudari, boleh menjawab sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa ekonomi kita telah hancur. Hancur apanya? Pertumbuhan kita antara yang terbaik di rantau ini, suku pertama paling baik di rantau ini. Ekonomi berkembang 5.6%. Inflasi menurun 9 bulan berturut-turut sehingga menjadi kadar yang paling rendah dalam tempoh setahun. Jadi prasyarat utama untuk menguruskan ekonomi dengan seimbang, setakat ini kita sedang mengimbanginya. Pertumbuhan ada, harga barang tidak naik mendadak. Baik,